Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya Siti Aisyah binti Syahidan ingin memperkenalkan ahli kumpulan 1 yang bakal membentangkan dan mengupaskan tajuk yang telah ditugaskan kepada kami, iaitu aplikasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan Falsafah Pendidikan Islam (FPI). Baiklah, saya akan mulakan pembentangan ini dengan menerangkan apa yang dimaksudkan dengan falsafah pendidikan. Falsafah pendidikan ini berfungsi untuk menilai aktiviti dan pendidik, menyelaras dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Falsafah pendidikan memainkan peranan yang penting dalam sistem pendidikan negara sebagai panduan utama para pendidik. Di Malaysia, kerajaan telah menetapkan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK dan falsafah pendidikan Islam iaitu FPI sebagai garis panduan dalam pendidikan. FPK merupakan garis panduan dan inspirasi utama kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan yang telah dikubarapi oleh pakar-pakar pendidikan berdasarkan pertimbangan laporan Akta Pendidikan Rukun Negara dan ideologi negara ke arah melestarikan sistem pendidikan yang bermutu tinggi. Matlamat FPK adalah untuk melahirkan warga negara yang mempunyai sahsiah yang baik serta seimbang dan sepadu dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepada kepercayaan kepada Tuhan. Garis panduan di dalam FPI sudah tentu tidak dapat dipisahkan daripada dua sumber berautoriti iaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang mana merupakan panduan utama kepada umat Islam. FPI berkonsepkan ketuhanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berasaskan 4 prinsip iaitu rukun iman, nilai akhlak yang mulia, ilmu pengetahuan dan perbuatan yang baik di dunia dan di akhirat. Di dalam FPI, ia membantu manusia dengan ilmu pengetahuan yang cukup untuk mengenali dirinya sendiri serta tugas dan tanggungjawabnya, mengetahui cara untuk menjalankan atau melaksanakan tanggungjawabnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat beberapa perkara penting yang difokuskan di dalam FPI seperti pendidikan akidah, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak, pendidikan akal, pendidikan jasmani, pendidikan rohani, pendidikan kepimpinan dan lain-lain. Dua objektif utama dalam mengupaskan tajuk ini adalah mengenal pasti konsep FPK dan FPI serta sejarah perkembangannya dalam bidang pendidikan. Seterusnya, kami juga ingin menganalisis aplikasi FPK dan FPI dengan melibatkan isu-isu semasa serta mengemukakan idea-idea inovasi pembaharuan dalam bidang pendidikan di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hayu Atirah dan saya akan menerangkan tentang sejarah perkembangan pemikiran bagi falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan Islam. Kita akan tengok tentang perkembangan falsafah pendidikan Islam dalam sistem pendidikan negara di Malaysia terlebih dahulu. Jadi falsafah pendidikan Islam atau FPI ini dia telah diungkap secara rasmi pada tahun 1988 iaitu setelah terbentuknya falsafah pendidikan negara dan konsep pendidikan sepadu. Tapi walaupun dia dah dibentuk pada tahun 1988, pengajaran dengan pembelajaran pendidikan Islam ni dia dah mula lagi awal daripada itu iaitu seawal kedatangan Islam ke negara kita ni. Sebelum negara mencapai kemerdekaan, pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam ni dia dilaksanakan dekat rumah guru atau ustaz, masjid dan di surau. Pada waktu itu elemen falsafah pendidikan Islam yang dititik beratkan ialah penyampaian ilmu berkaitan bacaan Al-Quran dan bacaan dalam solat. Selain daripada itu juga ilmu kemahiran turut diberi tumpuan seperti kemahiran membaca Al-Quran dan menghafaz beberapa surah pendek daripada Al-Quran. Ada juga pengajian ilmu fiqh, tauhid, tafsir, sejarah, tasawuf dan falsafah Islam tapi dia agak terbatas lah. Seterusnya, pendidikan Islam beralih kepada satu bentuk pengajian yang lebih tersusun iaitu pengajian pondok. Bermula pada kurun ke-19 Masihi, sistem pengajiannya merangkumi peringkat permulaan, menengah dan tinggi dan menawarkan mata pelajaran yang lebih luas macam fiqh, tauhid, tafsir, hadis, sejarah Islam, tasawuf dan bahasa Arab. Lepas tu dia ajar pula dalam bentuk pengajian madrasah atau dikenali juga sebagai sekolah agama atau Arab. Dia meliputi pendidikan rendah, menengah dan pendidikan tinggi seperti pengajian pondok. Dan pengajian madrasah ni dianggap sebagai satu bentuk pengajian yang formal di mana pelajar dikumpulkan berdasarkan usia dan kemampuan akademik. Lepas tu wujudnya sistem pemeriksaan. Pengajian madrasah ni dia mula dengan tumpuan kepada mata pelajaran agama iaitu sebelum Perang Dunia Kedua dan setelah Perang Dunia Kedua. Mata pelajaran seperti geografi, sejarah dan ilmu hisab juga turut ditambahkan
tawakal. Seterusnya kita akan melihat fasa selepas merdeka pula. Fasa perkembangan FBI ni banyak dipengaruhi oleh beberapa dasar pendidikan dan pelajaran pada waktu itu seperti Penyata Razak 1956, Penyata Rahman Talib 1960 dan Akta Pelajaran 1961. Pendidikan Islam ni dia dimasukkan dalam sistem pendidikan negara tapi dia diajar pada luar waktu persekolahan iaitu di waktu petang. Setelah pengenalan Akta Pelajaran 1961 atau secara tepatnya bermula tahun 1962 barulah mata pelajaran pendidikan Islam ini yang diketahui sebagai pengatur agama Islam diajar dalam jadual waktu persekolahan. Pengetahuan agama Islam ni dia lebih menjurus kepada penyampaian ilmu pengetahuan tentang agama Islam kepada pelajar, dan sukatan pelajaran dia pula dia lebih banyak tertumpu kepada asas dan prinsip yang berkaitan dengan tauhid, ibadah, sejarah Islam, ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Dia kurang memfokuskan aspek amalan, penghayatan Islam serta amali. Hal ini kerana kurikulum pendidikan negara secara umumnya dan kurikulum pendidikan Islam secara khususnya waktu itu dipengaruhi oleh nilai-nilai barat. Jadi sebab itulah falsafah pendidikan negara, falsafah pendidikan Islam dan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM dibentuk bagi mengambil tempat falsafah pendidikan yang tak tertulis secara rasmi yang didapati mewarisi sistem pendidikan Inggeris yang sekular. Terusnya berkaitan dengan latar belakang pendidikan di Malaysia dan pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK. Jadi sebelum kita merdeka, pendidikan yang wujud dekat negara kita ni dia terasing tau and selari dengan corak pemerintahan pecah perintah yang diamalkan oleh penjajah Inggeris. Setiap kaum dia tubuhkan sekolah mereka masing-masing, macam sekolah Melayu, sekolah Inggeris, Cina dan Tamil, dan diorang gunakan bahasa pengantar, kurikulum, buku dan guru dari negara masing-masing. Hanya dalam sekolah Inggeris kanak-kanak pelbagai kaum dia dapat belajar bersama, tapi sistem persekolahan pada waktu itu tak dipersetujui oleh majoriti penduduk. Jadi pendidikan formal ni dah wujud kat Malaysia sebelum kedatangan penjajah Inggeris maupun semasa pemerintahan Inggeris. Pada waktu tu pendidikan telah berkembang dan disesuaikan untuk memenuhi keperluan zaman pada waktu itulah. Jadi bila dah merdeka ni timbul pula kesedaran untuk mewujudkan satu sistem persekolahan. Penyata Razak 1956 menjadi asas dalam pengumpulan Ordinan Pelajar 1997 yang bermatlamat membina sebuah negara yang bersatu melalui kurikulum yang sama dan berorientasikan negara ni. Pada masa yang sama juga bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar utama dekat sekolah-sekolah. Selepas Penyata Razak, Laporan Rahman Talib pula 1960 mengemaskinkan lagi sistem pendidikan pada waktu itu. Dia lebih menekankan terhadap pendidikan vokasional dan teknik untuk memenuhi keperluan tenaga mahir negara di samping menekankan kepada mata pelajaran pendidikan agama dan moral. Kemudian terjadinya pula peristiwa 13 Mei 1969 yang menimbulkan desakan untuk wujudkan perpaduan rakyat. Ini membuatkan terbentuknya rukun negara yang mendasari sistem pendidikan di Malaysia pada tahun 1970. Pada tahun 1974 pula satu jawatan kuasa kabinet telah ditubuhkan untuk mengkaji balik pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan. Jadi jika kita lihat dari Penyata Razak, Laporan Rahman Talib dan dasar pendidikan 1970 ni, mereka lebih fokus terhadap perpaduan rakyat dan penghasilan tenaga kerja mahir. Sebab itulah berlakunya reformasi dalam sistem pendidikan dengan adanya show dari Laporan Kabinet 1979 ni. Lepas tu sistem pendidikan kat Malaysia ni telah memasuki era yang lebih baik dengan tercetusnya falsafah pendidikan negara FPN pada tahun 1987. Falsafah ni dia menggambarkan hakikat keseluruhan yang terdapat dalam sistem pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan negara atau FPN ni dia menentukan arah haluan, asas dan sumber inspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan. Kemudian FPN telah digubal pada tahun 1988. Disemak semula pada tahun 1996. Hasilnya nama FPN ni dia telah ditukarkan kepada falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan terdapat beberapa penyataan juga diubah. Assalamualaikum, nama saya Masyita binti Nahan dan saya akan membincangkan tentang ciri-ciri falsafah pendidikan kebangsaan dan pendidikan Islam. Ciri-ciri falsafah pendidikan kebangsaan. Pertama, intelek. Terdapat 4 elemen yang terdapat dalam unsur intelektual, iaitu aspek hikmah, kreatif dan inovatif, logik dan ilmu. Aspek hikmah merupakan ilmu yang membawa kepada kebaikan dan keharmonian. Seterusnya, aspek kreatif dan inovatif iaitu dapat mewujudkan daya pemikiran aspek pemikiran tersebut dengan jayanya. Begitu juga dengan aspek logik serta aspek ilmu yang bermanfaat. Dengan mengamalkan segala aspek tersebut dapat melahirkan orang-orang yang terintegrasi dan kemudian membawa manfaat kepada orang lain. Seterusnya, ciri rohani dan emosi. Kejayaan seseorang manusia bukan sahaja dinilai dari segi kejangkihan teknologi dan material, tetapi dari segi rohani dan emosi perlu diambil kira juga.
Oleh hal yang sedemikian, untuk mencapai kecemerlangan dalam kehidupan amatlah susah tanpa adanya kekuatan rohani dan emosi pada diri seseorang. Dalam falsafah pendidikan kebangsaan, prinsip kepercayaan jadi utama apabila rohani yang kuat dikaitkan dengan ilmu. Maka dengan itu, keimanan dan ketakwaan akan muncul secara tidak umum, memajukan kepribadian seseorang manusia. Pembangunan rohani dan emosi yang diteraskan dalam kurikulum pendidikan adalah dengan sentiasa tidak lupa dan bersyukur akan nikmat yang diperolehi serta menyedari semua pentaklifan yang diperintah oleh pencipta. Akhir sekali, ciri jasmani. Jika seseorang itu tidak mempunyai sihat tubuh badan, maka proses pembelajaran tidak dapat dilaksanakan dengan jayanya. Hal ini dikatakan atas sebab salah satu elemen yang terdapat dalam falsafah pendidikan kebangsaan ialah pembangunan jasmani. Maksud jasmani ialah tubuh badan dan jasmani berlawan dengan rohani. Bab kata pepatah Arab, akal yang sihat terdapat pada badan yang sihat. Kurikulum yang dirangka oleh falsafah pendidikan kebangsaan menyepadukan pendidikan jasmani. Aktiviti kurikulum yang dibentuk juga menjurus kepada pembangunan jasmani dan fizikal yang berbentuk kesukanan, kemahiran teknikal dan vokasional serta keusahawan. Kemahiran tersebut akan membantu seseorang menjalani kehidupannya pada masa akan datang. Ciri-ciri falsafah pendidikan Islam. Salah satu cirinya ialah sesuai dengan roh Islam, akidah dan syariat Islam. Perkara ini merujuk kepada manusia perlu mengakui keesaan Allah, malah menuruti segala suruhan serta melakukan amalan yang dituntut. Tambahan juga melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, iaitu mengajak, menyuruh dan menyeru untuk membuat kebaikan dan menghalang dari melakukan perkara mungkar. Ini bagi melatih diri untuk berasa takut melakukan perkara mungkar kerana Allah sentiasa melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Cara ini dapat menjadikan diri seseorang individu tersebut menjadi baik dan terdidik dengan pendidikan yang sangat baik daripada keluarga, guru, institusi dan masyarakat setempat. Selain itu, prinsip pendidikan Islam merupakan gabungan pengetahuan sains dan keimanan kepada Allah. Perkara ini adalah supaya mengenali pencipta seterusnya mentaati segala perintahnya. Misalnya, individu melihat besar saiz matahari menyebabkan rasa diri sekecil-kecilnya diri dengan kekuasaan Allah. Malahan ini dapat menyimbangkan tugas-tugas sebagai khalifah di muka bumi ini, iaitu menitiberatkan dunia dan akhirat. Seterusnya, falsafah pendidikan Islam didasarkan kepada aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan cabangnya serta pengalaman manusia. Hal ini kerana tuntutan menuntut ilmu ialah salah satu kewajipan kepada semua orang, kerana dalam Islam, orang yang menuntut ilmu patut dihormati serta diberi peluang. Perkara ini menunjukkan tuntutan untuk belajar, iaitu bukan sahaja belajar di institusi atau sekolah, tetapi belajar di majlis-majlis ilmu atau perkongsian daripada ulama, ustaz dan mufti. Tambahan lagi, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi dapat disampaikan kepada orang lain bagi menambah input serta meningkatkan ilmu pengetahuan seseorang tersebut. Ciri yang terakhir iaitu bersifat universal. Dimaksudkan dengan universal itu bahawa Islam adalah sesuai untuk semua manusia dan semua tempat di dunia ini, mencakup seluruh aspek dan segenap ufuk, khususnya dalam menjawab persoalan mengapa hendaklah bersifat universal. Segala fakta mendapati ciri kesahan dan kepercayaan. Islam diturunkan untuk seluruh manusia tanpa ada perbezaan antara satu bangsa dengan bangsa lain, tanpa ada perbezaan antara satu keturunan, bahasa, geografi dan sejarah lain. Dalam slide ni saya akan membincangkan tentang tokoh-tokoh dan pandangan mereka terhadap pendidikan. Tokoh pertama yang akan dibincangkan ialah Ibn Khaldun. Jadi Ibn Khaldun ni beliau seringkali kaitkan perbahasan mengenai pendidikan dan pengajaran dengan makrifah, iaitu ilmu pengetahuan, dan idrak, iaitu sifat mengetahui. Pendidikan menurut Ibn Khaldun lahir serentak dengan makrifah. Bila berlaku tindakan ambil dan bagi makrifah, maka terhasillah proses saling mempengaruhi dan terpengaruh antara satu sama lain, dan hasil daripada proses yang melibatkan pertukaran makrifah serta kesan dia terhadap pemikiran dan tingkah laku individu inilah yang kita kenali sebagai pengetahuan. Ibn Khaldun beliau berpendapat bahawa pendidikan dan pengajaran adalah aktiviti yang merangkumi ilmu dan akhlak. Maksudnya, pendidikan ni bukanlah hanya aktiviti yang tertumpu kepada memperolehi pengetahuan semata-mata, tapi dia juga aktiviti pembentukan dan pembinaan akhlak. Manusia dia mendapatkan ilmu pengetahuan, idea-idea, akhlak dan sifat-sifat terpuji ni melalui pengajaran dan pendidikan. Jadi cara untuk dapatkannya pula adalah dengan melalui interaksi langsung dan praktikal harian, macam meniru secara langsung watak dan tindakan guru-guru yang mengajar.
Seterusnya, Ibn Khaldun ni beliau menjelaskan bahawa pendidikan ni merangkumi pengertian pertumbuhan dan perkembangan al-nasyiah dan al-tansyiah. Maksudnya pendidikan ni satu proses perkembangan diri pelajar. Proses ni akan berlaku secara berperingkat mengikut kesesuaian dan tahap kemampuan masing-masing. Pada peringkat pertama, pendidik dia akan memberikan punca masalah kepada murid dan akan memperkenalkan masalah tersebut secara ringkas. Pada peringkat kedua pula, pendidik dia akan memberikan pelajaran yang sama kepada murid-murid tapi huraiannya agak luas dan lebih mencakupi. Dan pada peringkat ketiga pula, pendidik kembali menerangkan perkara yang sama tapi dengan lebih terperinci. Jadi hasilnya, murid dia akan dapat menguasai pelajaran dengan berperingkat tanpa bebanan yang berat. Selain itu, Ibn Khaldun beliau juga berpendapat bahawa pendidikan ini merupakan satu pembinaan al-tahzib. Ibn Khaldun ni dia menegaskan bahawa pendidikan itu merangkumi pengertian pembinaan akhlak, pembersihan diri dari sifat-sifat keji dan mengartikannya dengan sifat-sifat yang terpuji. Dengan ni, pendidikan dapat bantu manusia meningkatkan sahsiah diri mereka ke tahap yang lebih tinggi dan mulia. Oleh kerana Ibn Khaldun ni, beliau melihat pendidikan secara menyeluruh, beliau turut mengaitkan ilmu dengan keterampilan manusia. Beliau berpendapat bahawa ilmu ni sangat mempengaruhi dalam membentuk akal pemikiran. Menurut beliau, setiap keterampilan manusia mempunyai kedudukan tersendiri serta mempengaruhi seseorang dan bagi kecerdasan tambahan. Seterusnya ialah Abu Hasan Al-Qabisi. Al-Qabisi ni beliau lebih cenderung terhadap cara atau kaedah pendidikan secara standard, iaitu berkenaan dengan manhaj, kurikulum atau alatan atau bentuk pembelajaran dan perkara lain yang bersangkut paut dengan ruang lingkup dalam bidang pendidikan. Matlamat paling utama dalam pendidikan pelajar adalah pengetahuan ilmu agama sama ada secara teorikal ataupun praktikal. Al-Qabisi beliau juga mengatakan bahawa institusi kekeluargaan ini memainkan peranan yang sangat penting dalam pendidikan. Faktor paling utama dalam memberikan pendidikan terhadap kanak-kanak bermula dari rumah dan ibu bapa sendiri. Kemudian mereka akan dihantar ke institusi pendidikan dikenali sebagai Al-Kutab atau pada zaman sekarang ni kita panggil tadika. Mereka akan belajar di Kutab antara umur 5 hingga 7 atau sehingga mereka balik. Dalam pada itu, Al-Qabisi juga sangat mementingkan konteks akhlak atau syiah dan agama. Ini berlaku untuk mengukuhkan lagi akhlak anak-anak, menyemakan rasa cinta terhadap agama selain terus teguh kepada ajarannya. Kriteria perwatakan selaras dengan nilai murni serta memiliki keterampilan secara praktikal. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Munirah. Nama saya Nusyairah binti Muhammad Zapri dan saya akan mengulas mengenai apakah kepentingan dan peranan falsafah pendidikan kebangsaan dan pendidikan Islam di negara kita Malaysia. Baiklah, pertama sekali adalah tidak dapat dinafikan bahawa dengan mengaplikasikan falsafah pendidikan kebangsaan dan pendidikan Islam dapat membentuk serta menyediri seseorang individu, masyarakat serta negara bagi tujuan menghadapi realiti maupun cabaran di alam semasa. Seperti mana kita sedia maklum, semakin ramai anak-anak muda pada hari ini yang diuji dengan pelbagai cabaran dan rintangan, termasuklah dalam kelas maupun di luar. Sebagai contoh, masalah sosial di kalangan remaja yang kian membimbangkan dan sebagainya. Sungguh pun begitu, masih juga terdapat ramai ibu bapa yang memandang enteng terhadap permasalahan ini. Maka kewujudan falsafah pendidikan kebangsaan adalah bertujuan bagi mengembangkan lagi potensi-potensi yang terdapat dalam diri seseorang individu yang seimbang jasmani, emosi, rohani dan intelek ataupun jeri, yang seterusnya dapat melahirkan individu, masyarakat serta negara yang sentiasa bersedia menghadapi cabaran hidup. Hal ini amatlah penting bagi memastikan kesejahteraan dan keharmonian bersama dapat dijamin. Selain itu, pendidikan Islam juga amatlah penting bagi mendidik adab serta kepribadian seseorang individu yang ke arah yang lebih baik. Baiklah, kita beralih pula kepada kepentingan dan peranan yang seterusnya, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan dan pendidikan Islam dapat membentuk jari seseorang individu ke arah yang lebih seimbang serta beradab dan berakhlak mulia. Hal ini amatlah penting kerana ada pepatah mengatakan bahawa seseorang yang beradab tetapi tiada ilmu adalah lebih baik berbanding seseorang yang tinggi ilmunya tetapi tiada adab. Malahan ada juga yang berpendapat bahawa ilmu tanpa adab adalah juga sia-sia. Perkara ini telah menunjukkan dengan jelas sekali bahawa adab dan budi pekerti seseorang manusia itu amatlah penting sekali. Baiklah, berbalik kepada jeri iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek juga perlulah seiring dan seimbang dengan peningkatan akhlak mulia dari individu tersebut. Sebagai contoh, pendidikan kebangsaan telah mewujudkan PJK ataupun pendidikan jasmani dan kesihatan sejak daripada sekolah rendah lagi. Manakala dalam pendidikan Islam juga telah menyatakan bahawa sukan ataupun riadah juga merupakan ibadah umum yang amat digalakkan bagi semua individu tanpa mengira jantina.
Akan tetapi, wajiblah mengikut syarak serta tidak berlawanan dengan hukum Islam. Kedua-dua falsafah ini sekiranya dilaksanakan secara serentak, maka sudah pasti jasmani seseorang individu akan lebih bertambah baik dan konsep yang sama perlulah seimbang dengan emosi, rohani serta intelek demi melahirkan individu serta masyarakat yang sempurna dari segenap aspek. Akhir sekali, falsafah pendidikan kebangsaan dan pendidikan Islam berpotensi melahirkan individu yang mementingkan perpaduan sesama manusia tanpa mengira latar belakang, kaum serta agama. Di Malaysia, terdapat pelbagai etnik kaum yang sudah tentu juga mempunyai pelbagai agama. Sebagai contoh, secara umumnya kita mengetahui bahawa kaum India menganut agama Hindu, kaum Melayu menganut agama Islam dan sebagainya. Pelbagai ini sungguh pun telah mengakibatkan berlakunya terjadi yang pernah melakar sejarah dan peristiwa 13 Mei 1969 di mana peristiwa berdarah rusuhan kaum yang paling dahsyat di Malaysia. Tragedi tersebut bukan sahaja telah menimbulkan banyak keburukan terhadap kaum-kaum yang terlibat, malahan turut mencalai imej negara tercinta. Sehubungan dengan itu, kedua-dua falsafah ini diwujudkan dengan bertujuan untuk membentuk Islam yang bersatu padu dengan menunaikan tanggungjawab sebagai seorang warga negara yang baik. Bahkan, dalam Islam juga telah menekankan bahawa hanya manusia sahaja yang berperanan untuk memakmurkan bumi dan juga perlulah bersatu atas pegangan konsep kemanusiaan. Bukan itu sahaja, malahan manusia merupakan khalifah Allah di muka bumi dan wajarlah sentiasa mengekalkan kedamaian dan menghormati antara satu sama lain serta tidak menimbulkan apa-apa konflik sesama sendiri tanpa mengira kaum maupun negara. Salah satu daripada isu-isu semasa bagi aplikasi falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan Islam ialah isu pelaksanaan aktiviti kokurikulum di sekolah dan sistem merit di universiti. Isu ini merupakan sebuah isu yang mampu memberi kesan positif dalam melahirkan golongan pelajar dan juga golongan belia yang bukan sahaja bijak daripada segi akademik tetapi juga aktif dalam menyertai aktiviti-aktiviti luar dari bilik darjah. Umum diketahui bahawa matlamat falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri adalah untuk melahirkan insan seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek atau lebih dikenali dengan singkatannya JERI. Antara inisiatif diambil oleh pihak kerajaan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti kokurikulum ini berlangsung dengan sempurna ialah dengan memperkenalkan dasar satu murid satu sukan di mana dasar ini mewajibkan setiap pelajar bermula dari pelajar tahap 2 di sekolah rendah sehingga pelajar tingkatan 6 di sekolah menengah untuk menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Namun, dasar ini hanya diwajibkan sehingga pelajar tingkatan 6 sahaja. Bagaimana pula dengan pelajar universiti? Bagi pelajar universiti, sebagai contohnya Universiti Teknologi Mara UiTM, sistem merit telah diperkenalkan kepada para pelajar untuk dikumpul setiap semester dan pelajar mempunyai merit terbanyak akan diberi kemudahan untuk menginap di college universiti. Jadi, pelajar akan lebih gigih untuk mengumpul merit kerana lebih banyak kelebihan dapat diperoleh sekiranya pelajar tinggal di college berbanding di luar universiti. Bagaimanakah aktiviti kokurikulum dan sistem merit ini mampu melahirkan pelajar yang seimbang dari segi JERI? Apabila pelajar menyertai aktiviti kokurikulum, pastinya aktiviti-aktiviti ini mampu untuk menyihatkan fizikal sekaligus membina jasmani yang sihat dan baik. Emosi pelajar pula dapat dikawal dengan melakukan aktiviti-aktiviti luar seperti aktiviti kokurikulum kerana pelajar dapat bersukan dan juga menambah kenalan baru. Jadi perkara-perkara seperti ini mampu untuk mengekspresikan diri mereka. Aktiviti-aktiviti yang berasaskan agama atau aktiviti-aktiviti yang menerapkan aspek agama dalam pelaksanaannya mampu untuk membentuk kerohanian dan sahsiah diri pelajar. Bagi intelek pula, aktiviti kokurikulum ini sendiri mampu menambah pengetahuan pelajar kerana pelajar akan sering memperoleh ilmu yang baharu melalui penglibatan dalam pelbagai program. Oleh itu, dapatlah disimpulkan bahawa pelaksanaan aktiviti kokurikulum dan sistem merit ini mampu melahirkan individu yang seimbang dari segi JERI dan juga bersahsiah tinggi. Isu negatif seterusnya yang dapat kita lihat ialah mengenai fahaman luar iaitu sekularisme dan liberalisme yang menggugat sistem pendidikan di Malaysia. Hal ini kerana fahaman-fahaman ini menolak subjek pendidikan Islam di dalam sukatan pembelajaran dengan mencadangkan bahawa subjek ini perlu dimansuhkan atau dikurangkan waktu dalam sistem pembelajaran kerana dianggap bertentangan dengan fahaman-fahaman tersebut. Secara umumnya, sekularisme merupakan fahaman yang mementingkan kehidupan duniawi semata-mata, manakala liberalisme pula fahaman yang memperjuangkan kebebasan individu untuk bertindak dan memberi pandangan dalam pelbagai aspek. Oleh itu, fahaman-fahaman ini menganggap subjek pendidikan Islam ini tidak terbuka, menyekat idea dan kebebasan berfikir secara kritis serta tidak memfokuskan kepada ilmu duniawi ini. Fahaman liberal Islam ini tidak sejajar dengan pendidikan Islam dan boleh menyebabkan kerosakan akidah. Oleh itu, kurikulum pendidikan Islam perlu diperkasakan lagi di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah dengan menekankan kepada aspek teori dan juga amali serta menerapkan elemen kemahiran berfikir aras tinggi agar setiap tajuk yang dipelajari mampu untuk menguatkan iman dan akidah
seseorang pelajar. Melalui aktiviti amali, mereka mudah untuk mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan seharian dan elemen kebat pula mendorong kepada pemikiran yang kritis yang sejajar dengan agama Islam. Isu yang turut dibangkitkan ialah mengenai penilaian yang hanya berasaskan kepada peperiksaan. Ini bermaksud kayu ukur bagi melihat tahap prestasi murid adalah dari segi intelek sahaja. Sedangkan falsafah pendidikan kebangsaan mementingkan keseimbangan dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Jika hanya melihat kepada aspek intelek, maka akan wujudnya jurang pencapaian murid serta boleh menimbulkan pelbagai masalah sosial kerana gagal untuk menerapkan nilai-nilai murni dalam diri murid. Kesannya, murid tidak dapat menerima pembelajaran yang sama rata kerana pembelajaran dijalankan berbeza mengikut tahap pencapaian murid serta penerapan nilai-nilai murni dan pembinaan sasiah diri tidak dapat dilaksanakan kerana guru-guru lebih mengutamakan proses pengajaran dan pembelajaran untuk menempuhi peperiksaan. Seharusnya peperiksaan yang dijalankan tidak terhad kepada ujian atas kertas sahaja. Sebaliknya, penilaian dari segi amali dan keterlibatan pelajar dalam aktiviti luar bilik darjah turut diambil kira. Hal ini merujuk kepada perubahan sistem peperiksaan kepada sistem pentaksiran yang mampu untuk mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan Islam. Kaedah pembelajaran juga haruslah seimbang dengan menyampaikan ilmu berdasarkan sukatan pembelajaran bukan hanya untuk menempuhi peperiksaan tetapi juga untuk pembinaan sasiah yang baik serta pembukaan iman dan akidah terhadap Islam. Isu seterusnya ialah isu dualisme dalam pendidikan. Dualisme dalam pendidikan bermaksud terdapat dua sistem pendidikan yang berbeza, iaitu sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan sekular. Kedua-dua sistem pendidikan tersebut adalah terpisah, di mana dikatakan sistem pendidikan Islam itu adalah lebih menumpukan kepada ilmu agama Islam dan kurang kepada ilmu moden, berbeza dengan sistem pendidikan sekular yang lebih berfokuskan kepada ilmu moden berbanding ilmu agama. Hal ini jelaslah bertentangan dengan matlamat Jerry yang ingin melahirkan insan yang seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kerana sekiranya pelajar fokus kepada ilmu pengetahuan yang moden sahaja tanpa mengambil kira mengenai pandangan tentang sesuatu perkara itu daripada segi Islam, berkemungkinan mereka akan melakukan perkara yang bertentangan dengan apa yang diajar dalam agama. Sebagai contoh, dalam bidang perakaunan ataupun perbankan, sekiranya pelajar hanya berpandukan kepada ilmu moden, pastinya mereka tidak akan mengambil berat mengenai perkara-perkara yang dilarang seperti riba kerana hanya mementingkan mengenai keuntungan. Tetapi sekiranya mengaplikasikan ilmu moden beserta ilmu agama, pastinya pelajar tahu bahawa riba itu adalah salah di sisi agama. Bukan itu sahaja, mereka mungkin tidak kisah untuk menipu atau memberi dan menerima rasuah kerana ingin mencapai keuntungan melalui apa cara sekalipun. Dualisme dalam pendidikan ini perlulah ditegah sama sekali kerana dapat melahirkan golongan yang kaya dengan ilmu pengetahuan tetapi miskin daripada segi akhlak dan nilai-nilai murni. Kesannya, banyak masalah sosial yang akan berlaku kelak kerana runtuhnya akhlak dalam kalangan pelajar-pelajar ini dan perkara ini perlulah dibendung dari bangku sekolah lagi kerana mereka ini adalah masa hadapan sesebuah negara. Solusi yang dapat dilakukan bagi menangani masalah ini adalah dengan memperkasakan sistem pendidikan integrasi dan holistik IHES di dalam sistem pendidikan kebangsaan bagi semua sekolah rendah dan sekolah menengah di Malaysia. Sistem ini merupakan sistem pendidikan yang bersepadu, seimbang dan menyeluruh untuk melahirkan insan diredai Allah SWT melalui pengintegrasian potensi insan ke pelbagai kurikulum dan media. Setiap institusi pendidikan mestilah menyatukan pendidikan moden dan juga pendidikan Islam dalam pembelajaran sama ada melalui program kurikulum ataupun kurikulum. Sebagai contoh, pembelajaran tentang ilmu sains tidak hanya dihadkan kepada teori dalam buku teks semata-mata tetapi mestilah merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah juga. Oleh itu, isu dualisme dalam pendidikan ini mestilah ditegas sama sekali bagi memastikan kesejahteraan negara dan juga agama terjamin. Melihat pada isu-isu negatif yang dibangkitkan ini, beberapa pembaharuan boleh dilaksanakan. Contohnya, penyediaan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Kesamarataan akses kepada pendidikan amat penting kerana generasi masa kini perlu menghadapi persaingan yang sengit antara satu sama lain serta perlu menghadapi pelbagai cabaran globalisasi. Pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa mampu melahirkan murid yang berkeupayaan untuk menakul, membuat unjuran dan mengaplikasi pengetahuan secara kreatif dalam era globalisasi serta mempunyai ciri-ciri kepimpinan untuk bersaing di peringkat global. Contohnya, semua murid perlu diberi peluang sama rata untuk menguasai dua bahasa yang membolehkan jurang pencapaian murid dapat dihapuskan kerana memiliki akses pendidikan yang sama. Tambahan pula, akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa jelas tidak hanya mementingkan kepada intelek seseorang tetapi merangkumi aspek yang lebih terperinci iaitu aspek pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, identiti nasional, kemahiran dua bahasa serta etika dan kerohanian yang sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya, pembaharuan silibus yang relevan dengan keperluan masa kini dan hadapan perlu dilaksanakan.
Seperti yang kita tahu, pendidikan merupakan medium utama untuk pelajar mengenal keadaan ekonomi, sosial dan politik semasa serta medium untuk pembentukan sasiah diri yang teguh untuk bersaing. Oleh itu, melalui penetapan silibus yang relevan, mampu untuk memberi pendedahan kepada murid tentang ilmu-ilmu yang diperlukan dalam era serba canggih ini dan tidak lagi mempelajari perkara yang tidak relevan. Contohnya, silibus pembelajaran yang relevan boleh memberi pendedahan tentang fahaman-fahaman negatif seperti sekularisme, liberalisme dan dualisme serta isu globalisasi agar mereka mengetahui dan bersedia untuk menghadapi cabaran pada masa akan datang. Ilmu yang diberikan haruslah merangkumi ilmu dunia serta ilmu agama yang mampu untuk menjadi benteng agar mereka tidak mudah terpengaruh dengan anasir luar serta mampu untuk menghasilkan sesuatu revolusi yang positif untuk kemajuan bersama. Jelaslah bahawa silibus pembelajaran yang komprehensif dan terkini dapat melahirkan generasi yang mampu memimpin negara dengan baik seiring dengan ajaran agama Islam. Seterusnya, pembaharuan dilaksanakan dalam silibus subjek pendidikan Islam yang berfokuskan kepada praktikal dalam keadaan semasa dan kehidupan seharian. Pembaharuan ini dilaksanakan dengan mewujudkan elemen kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT dalam pendidikan Islam. KEBAT merupakan usaha berterusan KPM bagi memastikan pelajar dapat berfikir, menganalisis dan membuat inferensi yang bersesuaian dalam sesuatu situasi. Jadi, dengan pembukaan KEBAT dalam sistem pendidikan ini, pelajar mestilah memahami apa yang dipelajari dan bukan hanya sekadar menghafal untuk lulus dalam peperiksaan. Hal ini kerana soalan-soalan KEBAT dalam subjek pendidikan Islam ini adalah berkaitan dengan situasi yang berlaku dalam kehidupan. Jadi, pelajar mestilah betul-betul memahami apa yang dipelajari dan mengetahui bagaimana untuk mengaplikasikan perkara tersebut dalam kehidupan bagi menjawab soalan-soalan KEBAT ini. Sistem KEBAT ini adalah bertujuan untuk memastikan pelajar dapat berfikir secara kritis dalam membuat sesuatu keputusan, dapat berfikir secara kreatif dalam menyelesaikan sesuatu masalah dan dapat menilai serta membuat pertimbangan secara rasional. Oleh itu, pembaharuan dalam subjek pendidikan Islam ini mampu untuk membentuk pelajar yang boleh membuat keputusan dengan baik selaras dengan apa yang diajar dalam agama. Kesimpulannya, falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan Islam memainkan peranan yang penting dalam melahirkan insan yang bersepadu dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan kepada Tuhan. FPK merupakan tunjang kepada sistem pendidikan di negara kita kerana ia merupakan garis panduan yang telah dikubar rapi. Oleh itu, konsep dan falsafah ini haruslah diteliti dengan sebaik mungkin untuk melahirkan insan yang bersepadu. Sekiranya kita berpegang kepada falsafah pendidikan ini, negara dapat melahirkan insan yang bersepadu dan lebih berkualiti dan secara tidak langsung akan memberi kebaikan kepada negara. Selain itu, isu dan cabaran yang dihadapi haruslah ditangani dengan segera agar permasalahan tersebut tidak mendorong ke arah insan yang tidak diingini. Falsafah pendidikan Islam juga haruslah dititik beratkan bagi membentuk insan yang berakhlak mulia di masa akan datang. Akhir sekali, berpeganglah kepada falsafah kerana sesungguhnya falsafah dapat membentuk jati diri seseorang individu. Sekian, terima kasih.